Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zuhdi selaku pengacara majlis, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim, Pegawai Agama Jajahan Pasir Mas, Al-Fadhil Tuan Imam Pengurusian Antarkuasa Masjid An-Nawawi, Muslimin dan Muslimat, para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berkumpul kita pada malam yang ceria ini, iaitulah 20 Oktober 2022, yang kita akan tajuk perbincangan kita iaitulah tentang tanggungjawab kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu dia panggil cinta berbalas. Nabi cinta kepada kita dan dia telah selesai tugas dia. Apabila Allah Taala bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur dia 40 tahun. 40 tahun dia dapat wahyu. Maka Nabi menjalankan tugas. Pada awalnya secara rahsia, perlahan-lahan, kohoh-kohoh. Kemudian Allah perintahkan Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kamu sampaikan, beri peringatan pada keluarga kamu yang dekat. Maka Nabi kita iklankan dakwah dia. Kemudian kemuncak daripada penentangan Quraisy, iaitulah mereka telah sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah izinkan untuk Nabi kita berhijrah. Berhijrah ke mana? Mana? Madinah. Kena jawab kuat. Pelajar-pelajar ni kita nak suruh dia jawab. Baru nampak semangat sikit dah. Nabi kita berhijrah ke Madinah. Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Tak ada ketah. Pen tak bawa. Kena bawa. Lain kali kalau pergi belajar kena bawa pen. Pelajar-pelajar ni orang tua tak apa dah, dia pandai dah. Kita bercakap dengan pelajar-pelajar kita dah. Imam Syafi'i kata, orang yang pergi majlis ilmu dia tak bawa kalam, tak bawa kertas, macam orang pergi tempat kisah gandum, tak bawa gandum. Oh, dia kata, Ustaz, zaman kita ini ada live, ada rakaman. Kalau ada rakaman boleh tahal juga dah. Kita boleh tengok balik. Tetapi adab belajar kita kena ada kolam. Kan? Lain kali pelajar-pelajar kita ni, terutama pelajar lah, anak-anak kita ni, di antara adab yang kita kena ada buku nota, ada pen, kita tulis je maklumat yang kita baru terima, maklumat yang kita rasa perlu diingati, catat. Alhamdulillah, itu di antara, kalau orang ngaji zaman dia panggil dhabit. Dhabit ni maknanya tulis apa yang disebut oleh penceramah ataupun guru yang kita belajar. Maka Nabi SAW berada di Madinah selama 10 tahun. Sehinggalah Nabi kita wafat. Berapa bulan Nabi wafat? Siapa dia tahu Nabi kita wafat berapa bulan? Banyak hadiah depan tu. Tak kira. Tanda pelajar. Iaitulah Nabi kita wafat dia, lahir dia semuanya pada bulan Rabiul Awal. Hari Isnin lahir. Wafat dia pun hari Isnin. Cuma tarikh berbeza. Tarikh dianya pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Ingat kalau tanya bila Nabi wafat, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah.
Tahun yang ke-10 Nabi kita pergi haji. Dia panggil Hajjatul Wada, haji yang terakhir. Sebab apa nama dia wada? Kerana dia bertemu dengan sahabat-sahabat dia. Lepas daripada tu balik, Nabi kita balik ke Madinah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi kita wafat. Maknanya dalam 2 bulan atau 3 bulan dah. Jadi kita kena ingat sejarah ini sebab penting. Kalau kita belajar sejarah siapa-siapa saja penguasa-penguasa orang besar atas dunia ni, dia panggil sejarah. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak panggil sejarah, dia panggil sirah Nabi. Nabi orang panggil apa? Sirah. Orang lain sebab apa beza? Kenapa Nabi jadi sirah, orang lain jadi sejarah? Boleh jawab? Pelajar-pelajar ke orang lama nak jawab boleh belakang. Kenapa Nabi bila sebut sejarah dia orang panggil sirah Nabi? Tapi orang lain tak kata sirah Firaun, orang tak kata. Sirah Abu Jahal tak ada, sejarah Abu Jahal ada. Sebab Allah Taala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan bagi kita ni pribadi Nabi tu uswatun hasanah, makna contoh yang baik. Bila kita contoh, kita nak mencontohi. Al-Fadhil Tuan Qadi kata tadi, kita ikut jejak langkah, selangkah demi selangkah. Apa yang Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam, kita buat. Apa yang Nabi suruh kita ikut, kita ikut. Apa yang Nabi kata jangan ikut, tak boleh ikut. Ada ke amalan Nabi kita tak boleh ikut? Ada ke tak ada? Jangan pening. Kena dengar berhabis, kalau tidak dia ada juga tak boleh ikut alaman Nabi, kan? Dia panggil dalam bahasa sirah al-khususiyah. Ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umat dia tak boleh buat. Contohnya, Nabi dibenarkan al-wisal. Dia benar puasa berterusan. Dia boleh puasa 2 hari 3 hari tak buka tak apa. Aku nak ikut juga Nabi. La. Nabi kata di antara mazalat al-ummah bi khairin, umat aku ni masih lagi berada dalam keadaan baik bila? Apabila mereka segerakan buka puasa bila masuk waktu dan melewatkan sahur sehingga ke akhir waktu. Itu orang baik. Mana kalau kita rasa nak jadi lebih baik, kita tak nak buka puasa, itu orang tak baik nama dia. Pelik ke tidak? Orang nak puasa lama-lama 2-3 hari tak baik? Sebab puasa ni ada tempoh dia, bermula daripada terbit fajar sehingga kepada terbenam matahari. Satu. Contoh lain lagi yang dia panggil khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla berkahwin lebih daripada 4 orang. Orang lain hebat setara mana, dia punya kekuatan setara mana pun, 4 orang je boleh. Itu pun berapa orang yang guna kota tu. Tak guna-guna apa. Bazir saja je kita kata. Kau tak membazir. Kota ada tak guna, bazir ke tidak? Lipat dah. Tak apa nak mengaku kali ada bawa sekali mari kamu orang ni tu. Tak apa nak mengaku ni dah. Pembazir dah lah kan, sebab tak guna kota. Macam kita lah, orang besar-besar dia ada AP, kereta besar-besar. Kita tak beli, rugilah. Baik, tak usah cara hatu lah. Ini contoh. Contohnya Nabi SAW diberi keizinan oleh Allah, itu dia panggil khususiyah. Khasatan laka min dunul minin, itu khas untuk Nabi, orang lain tak boleh ikut. Jadi kita kata ada juga amalan Nabi yang kita tak boleh ikut, itu contoh dia. Dia panggil khususiyah. Tetapi yang lain-lain yang tidak khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh ikut. Ada yang berbentuk wajib dan ada yang berbentuk sunat. Maka contohnya bahasa solat fardu wajib. Solat sunat lah dia tu. Takkan solat sunat jadi wajib, kecuali bagaimana ke solat sunat nak jadi wajib? Cuba jawab. Boleh ke tidak solat sunat jadi wajib? Ini pelajar kita nak tanya pelajar balik ni. Solat sunat nak jadi wajib, macam mana? Okey, lama-lama ni nampak alik belakang nak jawab tu. Bunyi dah ni tu.
Dia anak duk perhati masyarakat kita ni, dia tak jawab kalau orang tanya ni dua sebab. Sebab yang pertama dia takut riak. Dia. Oh, jawab seomong lah dia tu kalau orang tanya kat dah. Tunjuk pandai teh. Sebab soal laginya takut tak ada nak jawab sungguh lah. Tapi kita rasa masyarakat kita ni tak sejawab kerana malu je bukan ada. Maka kita kata, jadi amalan Nabi SAW dia bagi pada dua. Yang pertama, yang wajib jadi wajib, yang sunat jadi sunat. Yang sunat nak jadi wajib boleh? Boleh dia kita bernazar. Contohnya hari ni air Khamis dah ni. Contoh kita pada air Khamis minggu depan ni wajib atas aku puasa. Dia sunat ya, puasa sunat Senin Khamis. Tapi kalau kita bernazar, maka dia jadi wajib. Macam dulu orang bernazar nak pergi haji. Kalau aku dapat siapa wajib aku pergi haji. Tapi tabung haji dah keluar dalam muzakarah dia, siapa dia bernazar tak dapat kota. Oh, kalau tidak pakat nazar. Pakat nazar tu atas surat tabung haji. Saya sudah bernazar kena haji. Jadi tabung haji pasal kena bagi kota kita. Tabung haji kata siapa dia bernazar kau punya pasal. Kota tak dapat juga. Jangan cari pasal. Baiklah para jemaah sekalian, maka dia panggil ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ada sebuah buku yang saya baca ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Nama buku ni Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Buku ni saya usahakan terjemah. Penerbit bagi nama 41 kelebihan Nabi. 41 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain. Bukan Nabi banding dengan kita. Kita bukan standard untuk dibandingkan, tapi perbandingan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut nama Nabi banyak supaya kita selawat banyak, insya-Allah. Boleh, mudah-mudahan habis kuliah ni 200 kali kita boleh selawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Perbandingan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang lain, yang sahih ada 41 lebih kelebihan. 41. Cari dalam buku tu, kecil buku. Tajuk dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Ada sebuah buku lagi, ni Al-Fadhil boleh cari dalam PDF dia. Tajuk dia Al-Amanatul Uzma wa Nabiyyuha sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hampir 250 khaslah, 250 ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para orang yang lain. Jadi kita ambil yang sahih yang 41 pun tak apa nak habis. Bagaimana kalau kita ambil yang 250? Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada tanggungjawab kita. Tanggungjawab Nabi dah selesai. Bila selesai dia, ya ayyuhar rasul balligh, wahai Rasul, sampaikan. Sewaktu Nabi bersama dengan para sahabat dalam Hajjatul Wada, tadi kita sebut Nabi kita pergi haji berapa kali? Sekali. Umrah berapa kali? Kau tak sebut lagi umrah? Tak sebut lagi? 4 kali. Tanda. Kalau tak tulis pun ingat dalam kepala. Nabi kali yang pertama dia pergi umrah tahun yang ke-6. Dia panggil umrah Al-Hudaibiyah. Nabi pergi tak boleh masuk. Kapis sekat. Janji nak bagi visa tahun depan, tahun yang ke-7. Maka Nabi SAW pergi tahun yang ke-7, itu kali yang kedua. Walaupun yang pertama tak siap, tapi kira yang pertama. Tahun yang ke-8, Allah Ta'ala izinkan Nabi masuk Mekah, ambil Mekah daripada Quraisy. Selepas pembahagian harta rampasan di Ja'ranah, maka Nabi kita berniat ihram di sana. Itu dia panggil umrah yang ketiga. Yang keempat bila umrah dia bersama dengan haji dia pada Hajjatul Wada. Jadi Nabi kata 4 kali umrah, sekali haji. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak suruh Nabi banyak kali haji supaya dia tidak menyusahkan kita. Kalau tidak kan Nabi pergi haji 3 kali, kita nak pergi 3 kali juga. Tapi Nabi dulu senang, zaman dia tak ada kota, tak ada visa. Kita zaman kita ni masalah banyak. Orang yang boleh kota tambahan pun bukan senang. Ada yang pergi dengan harga 60-80 ribu nak boleh ke visa haji untuk pergi haji tambahan. Maka dalam pertemuan yang bersejarah itu, Rasulullah SAW bersabda, Isma'u minni, wahai para sahabat, dengar daripada aku. Dengar.
la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, mungkin lepas pada tahun ni kita tak bertemu lagi. Maknanya Nabi dia bagi isyarat kita tak jumpa lagi pada ni. Jadi kita pun jangan duk cakap lagi tu. Nah, tuan-tuan, saya nak pergi tak lama dah ni. Kan mungkin kita tak jumpa lagi. Mati nak orang tu nak mati, tak usah duk cakap lah tu. Nah, kita nak pergi mana-mana, tuan-tuan saya nak musafir ni, doakan kita jumpa lagi lepas ni. Jangan kata tak jumpa lagi. Sebab kita ni kadang-kadang dalam bahasa Arab dia kata innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Tak sedap ni pelajar tak ada buku ni. Ya, kata tak. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu dia mari mengikut mulut kita cakap. Kita kata kita nak jadi ni akan jadi. Sebab itu kita tak boleh cakap benda-benda yang tidak baik. Sebab waktu Nabi pergi ziarah Abu Salamah mati, Nabi kata mu jangan cakap benda tak baik, fa innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Malaikat akan aminkan apa yang kita kata. Jadi kita kena bercakap dengan bahasa yang baik-baik. Kalau tengok anak kita nakal pun jangan kata bahasa budak tak jadi kerja lah. Kita kata insya-Allah abah doakan awak jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang salihah, orang yang ada ilmu. Jadi kita kena guna doa sebab malaikat mengaminkan kata-kata kita. Malaikat mengaminkan kata-kata kita. Maka Nabi SAW la'alli la'alqakum. Kemudian di akhir khutbah Nabi kata ala hal ballagtu, wahai para sahabat, adakah aku telah menyampaikan? Semua sahabat mengatakan bala, Rasulullah telah menyampaikan, qad ballagta wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Jadi Nabi telah menyampaikan tugas dia. Sekarang ini kita nak balik kepada tanggungjawab kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis yang pertama sekali, kita sebagai saudara umat dia, yu'minu nabihi rasulan min indillah. Kita wajib beriman bahawa Nabi itu Rasul daripada Allah Azza wa Jalla. Dia beza di antara Nabi dengan Rasul. Ada ulama ahli sunnah, ulama tauhid kata, Nabi Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, mungkin dia tidak ada kitab sendiri. Dia baca kitab yang terdahulu. Walaupun dia tidak berdepan dengan kaum dia secara berat, tapi dia adalah bagi nasihat kepada kaum dia. Tapi berbeza dengan Rasul, Rasul ni dia ada kitab ataupun dia menyambung kitab yang seumpamanya, dan dia mesti berdepan dengan kaum dia. Maka mengikut dalam riwayat yang ada, para jemaah sekalian tanda ni, riwayat yang ada mengatakan Nabi keseluruhannya adalah 100 berapa ribu? Tak ada jawab, nak atas pasti pula ni. Berapa bilangan Nabi? 124 ribu. Alhamdulillah. Kena ingat ilmu para du'ai itu. Kemudian daripada 124 ribu diambilnya Rasul. Rasul ada berapa? Berapa orang Rasul? 313. Ada riwayat 315. Kemudian daripada Rasul yang ramai itu, dipilih dia panggil ulul azmi minar Rasul. Rasul yang berdepan dengan kaum dia yang begitu dahsyat, nama dia ulul azmi, ada 5 orang. Siapakah 5 orang itu? Siapa? Coba kata. Nabi Nuh, lagi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca dalam tadabbur Quran pun, nama-nama ini yang banyak diulang. Ada saja ulang. Dalam surah Al-Qamar pun ada. Dalam surah sebelum daripada dia pun ada. Mana kita mengatakan Nabi ini banyak disebut dalam Quran. Kerana peristiwa dia sangat besar, yang perlu kepada kita tadabbur, kita ta'amul, kita perhati, supaya kita dapat ambil pengajaran daripada apa yang ada. Jadi kita kena beriman dengan Rasul, bahawa Nabi kita ni Rasul daripada Allah Azza wa Jalla. Allah hantar dia mari. Baik, itu yang pertama. Alhamdulillah, yang ni kita selesai. Sebab kita sudah beriman. Yang kedua, yuhibbunahu. Kita kena cinta, kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak sayang? Lagu mana kita nak sayang? Macam mana kita nak cinta?
Siapa dia boleh beri takrif definisi cinta, orang itu bijak. Kata di para ulama pengkaji, dia kata al-hubbu la tu'arraf. Cinta tak boleh nak didefinisikan dia. Macam kita makan sambal, makan lada pedas. Kau tahu pedas? Apa kau takrif pedas? Pedas ha. Nak tahu? Makan. Sama juga dengan cinta. Kalau kata saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak sebut dengan mulut senang, mudah. Tetapi kerana itulah bila orang dakwa bercinta, maka dia akan minta buktikan. Mula-mula orang nak pergi pinang anak orang. Yang pertama dia kena bawa tanda dulu. Bawa kain ke, bawa apa-apa hadiah kena ada. Itu dia panggil tanda. Maka kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 tanda yang saya keluarkan risalah. Risalah tu tak ada malam ni. Kita bagi hak lain. Jadi kita, baiklah para pelajar sekalian, ada 10 tanda. Di antaranya kita kena menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kita ikut ataupun beramal dengan sunnah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat dakwa saja, semua orang boleh dakwa saya cinta ke Nabi, tapi cinta apa? Adakah perkara yang kita cinta itu memang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Maka kita mengatakan kalau tidak, bermakna kita buat benda yang Nabi tak suruh. Satu. Nabi SAW sebut dalam hadis, seorang laki-laki dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Sedap juga dia mari tanya soalan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila kiamat? Siapa dia tahu kiamat bila? Tahu tak kiamat bila? Kenapa tak tahu? Tahu dah kiamat hari Jumaat. Kalau tanya bila kiamat, hari Jumaat. Jumaat mana? Tu tak ada siapa tahu. Bila malaikat tanya, Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau mu tak tahu, aku pun tak tahu juga. Sebab itulah Allah Ta'ala letakkan tarikh kiamat itu, dia bagi hari, tapi dia tak nyatakan bila tarikh. Maknanya kiamat itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla semata-mata. Tapi kita dengan kiamat dekat dah ni. Dekat ke jauh? Nabi kata, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Aku dibangkitkan dengan kiamat macam dua jari gini dekat. Maknanya tidak ada lagi Nabi yang ketiga celah tu. Nabi bangkit, lepas tu kiamat. Oi, macam mana kata dekat? Macam mana kata dekat? Dah 1000 berapa tahun ni? 444. Itu Hijri. Nabi sebut mungkinlah sekitar sinilah, sekitar 1400 tahun dulu, 444 tahun dulu. Nabi kata aku dibangkitkan dengan kiamat dekat. 1000 tahun tak habis lagi. Para pelajar, kita kena bagi kepada ilmu sejarah, tadabbur Quran. Umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak banding dengan umat dulu, kita ni seolah-olah duduk di waktu asar. Antara asar dengan maghrib, dekat ya. Pukul 5 asar, maghrib pukul 7. Nak banding dengan orang lain daripada subuh tadi, itu. Maknanya Nabi buat bandingan, kita ni terlalu dekat dengan kiamat, nak banding dengan Nabi Adam, nak banding dengan Nabi Nuh. Kita dekat sekali. Jadi bila Nabi tanya, bila sahabat ni tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Kalau kita rasa kena marah dari dia ni tak? Apa mari tanya? Topuk ni tanya kiamat bila ni? Marah kita. Nabi dia tak marah, tapi dia guna satu, orang panggil soalan balas. Nabi kata apa? Ma'adatta laha. Mu tahu kan kiamat bila? Mu tahu kan ada kiamat? Apa awak buat persiapan? Sahabat ni jawab dengan telus, dia kata ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Aku tak adalah persiapan aku ni
dengan banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah, hak sunat lah, hak wajib kena buat. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Dengan jawapan dia mantap. Tetapi aku sayang kepada Allah dengan Rasul. Maka Nabi SAW buat jawapan balas. Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, mu akan dibangkit oleh Allah bersama dengan siapa yang kamu sayang. Sekarang ni kita sayang siapa? Sayang siapa? Mesti kita kata sayangan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tanya, mana bukti sayang? Kalau orang tanya, mana bukti mu sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi suruh kita solat jemaah dengan pahala yang begitu banyak. Solat jemaah ni berapa pahala dia? 27. Sekat tu ya? Kau ada lagi? Ada lagi ke pahala solat jemaah? Betul lah, 27 dari sudut bilangan. Ada riwayat kata 25. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, kita kena undur sikit hadis tu. Sebelum kita pergi kepada 27, 25, kita kena tengok Nabi SAW telah beri satu kata-kata, man tawadda'a fi baitihi. Siapa dia ambil wuduk di rumah dia? Baik, kita nak tanya malam ni, waktu nak mari masjid tadi, ambil wuduk ke tak? Ambil mana? Pahit. Yang ada budak judi dia, ambil di pahit dia kata. Ambil jawapan dia. Itu orang jawapan lah yang buruk lah itu. Ambil dia pahit lah, ambil dia pahit. Mana jaga-jaga ambil kau lah. Maksudnya kita ambil di rumah. Ambil rumah tadi. Alhamdulillah. Bila kita berwuduk di rumah, fa ahsanal wudu, ambil wuduk dengan sempurna, dengan sunatnya, dengan komo-komonya, dengan masuk air dalam hidungnya, dengan basuh semua sekali. Kemudian kita keluar daripada rumah kita semata-mata nak pergi ke masjid untuk menunaikan salatun faridatun min faraidillah. Kita nak salat fardu yang ditelah oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan kena ingat, kita keluar daripada rumah, satu langkah yang kita melangkah, Allah Ta'ala angkat ke satu darjat. Kita letak satu langkah, dihapuskan kesalahan. Banyak tak banyak pahala? Daripada rumah kita ke sini, berapa langkah berjalan? Banyaklah dah. Ada pula orang celoh tanya. Dia kata, Ustaz saya naik motor. Mana ni? Oh, kita kata langkah, dia jawab naik motor. Bijak masyarakat ni. Bahagia jawab bisa. Kita kata, sekali golek tayar lah begitu kan? Ibaratlah Nabi kata, langkah satu langkah angkat darjat, satu langkah dihapuskan kesalahan. Itu satu. Tetapi satu lagi yang besar yang kita nak kempen para jemaah sekalian, tanda cinta kita pada kali ini, iaitulah apabila kita keluar daripada rumah dengan niat nak pergi masjid, kita sudah berwuduk di rumah. Sebab tu bila mari zaman Covid baru ni, tidak pihak majlis agama buat arahan, berwuduk di rumah, bawa sejadah sendiri. Enggak boleh lagi. Duduk jauh-jauh. Tu tak saya kita. Nak ambil wuduk di rumah. Rupa-rupanya kita kadang-kadang main-main pergi masjid. Ambil bayar di masjid. Covid mari baru kita belajar sunnah. Anda ingat mula-mula Covid mari dulu, ada seorang penceramah Arab. Dia keluar satu khutbah, tajuk dia syukran corona. Terima kasih kau Covid. Kitanya serabut duk dalam rumah dia waktu dia khutbah, terima kasih corona. Corona tu Covid-19 tu nama corona. Asalnya. Kita kata apa dia ni? Orang lain duduk kurung dalam rumah dia syukran corona. Rupa bila kita dengar khutbah dia baru kita faham. Nak pergi masjid zaman corona kena ambil wuduk di rumah. Sebenarnya itu sunnah. Siapa dia ambil wuduk di rumah, kemudian dia pergi ke masjid, kita melangkah tadi, kita keluar daripada rumah, malaikat telah tulis pahala solat. Sebab tu Nabi larang jangan duduk patah tangan. Main repih tangan ni. Tak boleh. Tu baru dalam semaya tak boleh main gini. Kena ingat. Berjalan satu langkah. Masuk dalam masjid, alhamdulillah. Kita masuk dalam masjid, kalau orang belum azan, kita buat apa? Kita masuk masjid, orang tak azan lagi. Apa kita nak buat? Buar dulu.
Eh? Tahiyatul masjid? Alhamdulillah. Dua sunnah dapat. Kan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Bila kamu masuk dalam masjid, kamu jangan duduk sehingga solat. Baik. Kalau saya mari, orang dah azan. Kita nak tahiyatul masjid ke nak qabliyah? Malah ni kena banyak jawab sikit. Pasal nak suruh faham molek. Al-Fadhil pesan tadi mana kita ambil biar betul lah kata orang, cinta kita ni kepada Nabi. Tak, sekurang-kurangnya kita refresh balik perangat semula hak kita mengaji dah, hak kita buat dah, tapi orang panggil biar nampak kita punya amalan itu duduk di mana. Baik, saya masuk orang dah azan. Sekarang ni orang dah azan. Kita nak solat tahiyah dulu ke solat qabliyah? Ya. Tahiyah qabliyah. Sepakat dah tu. Tak ada jawapan lain. Alhamdulillah. Betul dah tu. Oh, habis tahiyatul masjid mana? Dia automatik. Tahiyatul masjid dia akan masuk di bawah mana-mana solat yang kita buat. Yang pentingnya tak boleh masuk duduk masjid tanpa solat. Itu yang penting. Oh, contohnya pagi esok ada kuliah duha. Kita masuk masjid, kita nak solat apa? Tahiyah ke duha? Terus dia solat duha. Tahiyah tu masuk automatik. Usalli tahiyah wa duha. Ada lagu tu? Tak. Tak payah. Maknanya tahiyatul masjid ni pada waktu tidak ada solat lain kecuali dia dibenarkan, macam lepas asar kita masuk masjid. Tak boleh solat sunat kan? Jadi yang bolehnya solat tahiyatul masjid. Kita masuk lepas solat subuh. Ada solat sunat. Itu tahiyatul masjid dia panggil solat bersebab. Bila masuk boleh solat. Maka kita solat tahiyatul masjid ataupun bila kita dah azan kita terus solat qabliyah. Kalau kita masuk waktu duha, kita solat je duha. Tahiyatul masjid secara automatik masuk. Semua satu lagi saya nak tanya, kalau boleh jawab hal ni kira bijak. Nak jadi orang bijak ke tak? Nak? Jawab soalan ni. Kita mari khatib duk atas mimbar. Khatib atas mimbar ke? Jadi kita nak tunggu azan habis ke? Kita masuk masjid ada dua azan kan? Azan pertama dengan azan kedua. Seorang ni masuk orang azan pertama. Seorang lagi masuk azan kedua, khatib atas mimbar. Kita nak tunggu ke kita solat tahiyatul masjid? Tunggu habis azan ke solat dulu? Hak mana solat dulu tu? Hak azan pertama ke azan kedua? Azan pertama, azan kedua. Dia beza situ. Baca balik dalam kitab kita. Ana di antara kitab yang ana tengok banyak dia punya perbahasan halus-halus ni, kitab Fathul Mu'in. Dia bahas. Dia kata kalau kita masuk azan pertama di tempat masjid Jumaat yang ada dua azan, kita tunggu. Kita tunggu dulu sampai jawab azan, sampai habis azan baru kita pun solat tahiyah ataupun solat qabliyah. Tapi kalau kita mari imam khatib atas mimbar, azan yang kedua kita terus je solat tahiyatul masjid ataupun solat apa saja. Yang pentingnya kita tak tunggu sebab selepas daripada azan khatib akan khutbah. Semua kita diminta supaya mendengar khutbah. Kita diminta supaya mendengar khutbah, tak boleh nak main-main. Maka kita tak payah tunggu. Ni kat caca duduk. Tok bila tok email start ittaqullah, kita pun Allahu akbar. Duduk depan tok mimbar pula dia. Jadi kita kata itu peraturan dia. Kalau khutbah yang kedua azan yang kedua kita terus solat ketika azan. Wallahu alam. Baik. Sekarang ni kita nampak dah. Jawapan Nabi SAW kepada anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkit oleh Allah Ta'ala bersama siapa yang kamu sayang. Sekarang ni kata Anas, hadis ni rawahul Bukhari, kata Anas ni rawi hadis yang meriwayat hadis, dia kata apa? Fama farihna ba'dal Islam, kami tak gembira, tidak suka setelah kami jadi orang Islam ni lebih daripada apa yang disebut oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit oleh Allah bersama dengan orang yang kamu sayang. Qala Anas kata apa? Fa ana uhibbullah, aku sayang kepada Allah.
wa rasulahu, sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, fa arju an akuna ma'hum wa illam a'mal bi amali. Aku mengharapkan aku bersama mereka walaupun amal aku tidak sebanyak mereka. Kita ini boleh tak boleh kita kata juga? Boleh? Kita kata kita akan sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Umar, kepada Aisyah, kepada Abu Hurairah. Kita kena declare kita ni sayang kepada sahabat-sahabat Nabi yang dikutuk oleh sebahagian daripada masyarakat. Siapa dia yang mengutuk sahabat? Kena ada kumpulan yang kutuk sahabat. Nama apa? Nama apa? Kena ingat nama-nama. Nama dia Syiah. Ataupun orang panggil Rafidah. Ini puak-puak ni dia beribadat, kutuk sahabat. Oh, Sayyidina Abu Bakar, kita tak berani nak kata lah sebab dia kata tu. Tengok dalam video lah. Naik bulu roma kita tengok apa yang mereka buat kepada sahabat-sahabat Nabi yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata kita cinta kepada Nabi, tadi saya dah buat contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita beberapa amalan yang menunjukkan kalau kita buat, kita sayang. Nak ke tak nak? Seorang sahabat dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dia selalu khidmat pada Nabi. Khidmat dia. Dia tengok Nabi nak ambil wuduk, dia bawa air. Nabi nak solat, dia siap sebab solat. Maka satu hari Nabi tanya dia sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Mu nak apa?" "Sal." Minta kamu nak apa? Allahu akbar. Sahabat ni duk mikir nak minta apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak minta apa? Dia balik mikir, kalau minta kau kecil-kecil rugi. Nah, macam kita contoh ni. Kita jumpa dengan Perdana Menteri. Tiba-tiba PM tanya, "You nak apa?" "Minta. Sekarang aku luluskan." "Mana kau?" 3 hari 3 malam mikir nak minta apa. Nak minta balok kau, nak minta rumah kau, nak minta apa dah. Minta besar-besar, minta kecil rugi. Takkan nak minta basikal Perdana Menteri. Jadi sahabat ni balik, nama dia Rabi'ah. Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia kata, aku balik mikir, kalau aku minta hak dunia, dunia ni akan pergi. Betul tidak? Kita dengan dunia ni tempat meninggal ke tempat tinggal? Dunia ni tempat meninggal ke tempat tinggal? Tempat tinggal sementara. Yang betulnya tempat meninggalkan. Sebab tu orang mati orang panggil meninggal dunia. Meninggal dunia. Kalau kata meninggalkan dunia, makna apa? Lain tu. Orang ni telah meninggalkan dunia. Pakcik tu telah meninggal dunia. Apa beza dua tu? Main kita main teka-teki lah sikit mana. Apa dia beza? Jawab kan nak dengar. Meninggalkan dunia mana dia zuhud. Dunia dia tak ambil dah. Itu meninggalkan dunia. Tapi jangan over sangat lah. Anda ingat dulu ada pelajar mari pondok kita. Duduk 2 hari pondok berterabur depan tangga dia. Teh melo lah, teh susu jatuh habis. Kata, "Mana ni?" Dia tak mahu dunia dah. Kata gini, ambil mula kutik-kutik dia punya hak teh melo tu, ambil tak tepi dulu, kita tengok berapa hari dia tak mahu tinggal dunia. Tak ada makan dia, mari cari pula lah. Teh susu aku lepas pun ni ada, siapa dia tu ambil? Tanya pula. Itu beza di antara meninggalkan dunia dengan meninggal dunia. Jadi dunia ni tempat meninggal. Dan tempat kita meninggal, maknanya kita akan tinggal dunia ni. Maka apa yang kita nak buat, dalam surah Yasin yang kita baca, yaktuma qaddamu wa atharuhum, Allah Ta'ala akan tulis apa yang telah kita sediakan dan kesan-kesan daripada apa yang kita sediakan. Biar kita ada barang, biar kita ada benda. Maka Rabi'ah radhiyallahu anhu dia kata, aku kalau minta dunia, dunia ni akan hilang. Aku nak minta hak besar sekali akhirat. Besok dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dah apa ni buat putusan nak apa? Dia kata, ya Rasulullah,
as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Kejut Nabi. Nabi SAW terkejut. Nabi kata, awa ghaira zalik, tak ada hal lain ke? Dia kata, tak, hak ni ya minta. Nak minta apa dia? Menemani Nabi SAW dalam syurga. Nabi kata apa? A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nabi kata, memperbanyakkan untuk aku luluskan permohonan kamu ini, mu kena banyak sujud pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni kita dengan sujud, banyak ke tak banyak? Berapa rakaat sehari? Dia jawab banyak, tak tahu ada berapa. Nah, saya tak tinggal solat 5 waktu. Itu hak solat 5 waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda sikit dia punya maklumat ni. Yang membezakan di antara kita, sesama kita, sama-sama ahli ibadat ni, iaitulah amalan sunat kita. Yang membeza antara kita sama kita, apa dia? Amalan sunat. Dua orang ni ahli masjid. Masjid kita ni, Masjid An-Nawawi. Hak seorang ni nak turun rumah, berwuduk, bersiwak, mari masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, duduk baca Quran, tunggu orang solat, duduk sah depan. Hak seorang lagi mari masjid juga. Belah-belah mari masjid tak ambil wuduk lagi, berkebur atas motor. Minta maaf lah kalau salah ada tu contoh ya tu. Jangan marah lagi. Oh, dia kata ustaz ni mari kata kita dah. Tak kata royak je. Berkebur atas motor. Siapa-siapa dekat tangga masjid pung lepas putus. Orang bel baru nak ambil wuduk. Orang qomat baru naik. Apa beza di antara yang pertama dengan yang kedua? Ahli masjid belaka. Beza atau tak beza? Yang membezakan amalan sunat yang kita buat itu. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila kita masuk masjid, kita niat iktikaf, kita duduk masjid macam tuan-tuan duduk sekarang ni, malaikat akan tulis, oleh kerana kita dah solat maghrib, kita tunggu solat isya, kita lama sikit ceramah hal ni sebab nak suruh lama sikit. Di antara maghrib dengan isya tu, malaikat duk tulis salatun. Sebab dalam hadis kata intizarus salati salatun. Mu tunggu solat, tak keluar daripada masjid, tunggu solat yang kedua, pahala kita malaikat tulis salatun. Berapa jam dah kita semaya hari ni? Daripada keluar rumah tadi berwuduk, sampai saat ini kita keluar rumah ni. Pukul 7. Pukul 7, hak penceramah ni 5:30 lagi. Tak boleh lawan dah banyak kita dah hari ni. Pukul 5:30 lagi berwuduk dah. Mari tu memang nak pergi solat di Masjid An-Nawawi. Lepas maghrib tunggu isya, malaikat tulis salat. Pahala solat. Tuan-tuan sekarang ni duduk menyandar, duduk bersenggi ni boleh pahala solat. Dan malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah keampunan kepada orang ni, ya Allah bagi rahmat kepada dia. Tuan-tuan nak ke tidak doa malaikat? Malam esok mari pula. Boleh ke tak boleh? Kena boleh, tak boleh. Malam esok tak ada tak ada hadiah dah. Tak pergi masjid lah. Doa yang paling, baru ni sana ceramah di Masjid Bandar. Tajuk dianya kumpulan yang didoa oleh malaikat. Ada 12 kumpulan yang mendapat doa malaikat. Siri yang kedua tajuk dia kumpulan yang dilaknat oleh malaikat, na'udzubillah. Ya, dia ada 2. Malaikat ni kerja dia doa orang baik dan melaknat orang yang tidak baik. Jadi kita nak doa malaikat, kita tak nak laknat malaikat. Jadi tuan-tuan yang duduk macam ni, duduk dalam masjid menunggu solat, kita diberi pahala salatun. Malam ni banyak lama dah boleh solat, banyaklah pahala solat. Malam esok nak pula ke tak dah? Nak juga tapi tidak masjid ni. Contohlah, mana-mana masjid ya. Sebab tu anak suka tanya, nak tanya juga sini ni, kena jawab molek. Kita semua ni nak pergi syurga ke tak sih? Jawab derah. Nak ke tak sih? Alhamdulillah. Nak pergi berapa orang? Kalau orang tanya, pak cik nak pergi syurga? Oi, mu tanya ni. Berasa nak tapas lalu dah. Tanya boleh. Tapi orang tanya, pak cik nak pergi berapa orang? Berapa orang kita nak pergi? Bini nak pergi?
anak, menantu, nak pergi belaka. Alhamdulillah, itulah bapak yang prihatin. Betul tak? Boleh tanya sekali lagi. Tanya ni jangan marah. Tanya sengoti ni. Waktu pergi masjid, tak ada tanya lagi, sengih dah cakap. Waktu pergi masjid, waktu ada kuliah, waktu ada kelas pengajian fardu ain, berapa orang pergi masjid? Pasal apa kita tidak bawa nak pergi syurga sekeluarga? Kenapa waktu mari masjid tak bawa semua sekali? Dia kata tak boleh bawa anak-anak. AJK marah. Masjid ni tak ni, contoh masjid lain ni. Kita marah tu sebab kita lepas dia main. Tapi kalau jaga baik-baik, Nabi SAW, Nabi kata pernah aku keluar, aku niat nak baca panjang malam ni, itu solat. Tiba-tiba aku dengar kanak-kanak menangis di belakang. Aku rengkahkan bacaan solat dia sebab apa? Kesian, takut hilang khusyuk mak dia. Subhanallah. Maknanya ada kanak, Nabi kata, mana ada anak kecil balik. Allah nak mari masjid teh. Orang zaman dulu bukan ada bibik macam zaman kita. Ini bibik ada, kita tinggalkan bibik dah. Maknanya kita kena bawa. Kita kena usaha. Tanda cinta kita kepada Nabi SAW ini, iaitulah kita penuhkan tempat ibadat kita, tempat pengajian kita, tempat ilmu kita dengan siapa? Dengan kita, anak-anak kita. Tak seramah. Kita ahli masjid yang ada dalam 100 orang setiap malam dah. 100 kalau bawa setiap orang sebuah kereta, jadi berapa? 500. Ini duk viral masjid sana maya subuh penuh. Masjid tu maya subuh. Bila kita nak viral masjid kita ni penuh? Acuk akak tangan nak dengar. Mari pula ni kalau penuh. Tak ada PAJ panggil dah, bakal kita mari dah. Semangat ni dah. Dia. Boleh ke tak boleh? Boleh sebenarnya. Sebab kalau kita penuh kereta, ni kereta penuh. Kalau kita pergi tempat ceramah, Allah, Masya Allah. Nasib baiklah kereta tempat penceramah dia letak tempat kereta. Kalau tidak pas kita tak ada parking dah. Kereta penuh dalam parking, tapi tidak penuh dalam kereta. Lagu mana tu ayat tu? Kereta penuh di parking, tapi tidak penuh dalam kereta. Maknanya seorang-seorang turun. Mana tak banyak kereta. Kereta banyak, orang tak ada. Ni kita sekarang ni kita nak penuhkan ruang yang ada ni para jemaah sekalian, supaya Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang besar sekali Nabi kita letak kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bi kasrati sujud, mu kena tolong aku untuk luluskan permohonan kamu dengan sujud. Maknanya kita kena semaya banyak. Sekarang ni tuan-tuan, kalau saya mari ajar, nak ambil senara nama hari ni, ataupun Al-Fadhil Tuan Konti mari buat senara, kita nak pergi bertapa atas Gunung Stone, nak semaya 1000 rakaat, agak-agak ramai ke nak pergi? Nak pergi selalu? Naik kereta api pula tak? Ramai lagi. Tapi kalau kita baca hadis, dengan hadis ni nama dia Projek Mega Mampu Milik. Bunyi projek juga celek mata kita dah. Projek berapa pula dia ni. Kita tidak mari jual kopi ni. Pernah Nabi SAW menawarkan satu projek. Dengar tuan-tuan projek ni. Projek ni dipanggil Projek Mega Mampu Milik. Hak projek mega kaji awak bangunan besar-besar Kuala Lumpur mampu selfie yang belakang tu. Nak mampu selfie ni. Zaman kita ni ada dua mazhab baru. Satu mazhab selfie, lepas tu WhatsApp. Mula-mula dia selfie gambar, lepas tu masuk dalam WhatsApp. Itu ya selfie. Jangan salah mazhab ke apa pula dia main selfie ni. Dah mazhab selfie dengan apa tadi? WhatsApp. Mana lepas pada ambil gambar selfie, WhatsApp pula. Habis cerita. Itu ya kerja kita. Pergi tengok bangunan besar, selfie, WhatsApp. Tapi projek yang kita nak beri ni tidak projek mampu milik tuan-tuan dan puan-puan, laki-laki, perempuan, yang kaya, yang miskin sama saja. Nak ke tak sih? Tak derah jawab tu. Nak ke tak sih? Kalau nak, kena buat perjanjian, MOU. MOU dulu. Apa dia MOU dia? Kena buat. Kata insya-Allah berlaku. Nabi SAW kempen dalam satu hadis yang sahih. Hadis ini diriwayat oleh Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan
Ramlah ni dia jadi isteri Nabi masa ayah dia Abu Sufyan kafir lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dikatakan doa kita, ya muqallibal qulub. Ya Allah yang menetapkan hati manusia ni, tetapkan hati kita di atas. Abu Sufyan, dia lawan Nabi berapa tahun? Berapa tahun Abu Sufyan lawan Nabi? Daripada Nabi dibangkitkan sehinggalah kepada peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Abu Jahal mati. Lepas pada tu Abu Lahab pula mati. Abu Lahab dia tak pergi perang Badar. Dia cerdik. Sebab dia kata, aku ni kalau pergi lawan anak saudara, aku mati. Jadi dia tak pergi awal lagi. Cerita Abu Lahab, jangan tukar dah. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Abu Jahal bukan. Ni setengah orang ni sedap ceramah ni. Oh, Abu Jahal pak saudara Nabi. Bila pula? Nah, kita ceramah ni jangan duduk goreng sedap sangat, kena fikir, kena tengok kiri kanan juga kata orang. Nah, bukti-bukti. Macam orang ceramah kata apa nama ni, hok kaya dalam dunia ni. Apa nama? Korun. Mendiang Korun tu dia kata apa ni, menteri keuangan Firaun. Bila Firaun latih Korun jadi menteri keuangan? Tak lantik. Sebab Korun muncul selepas Firaun mati. Waktu dia Nabi Musa pitah laut tu dia ada lagi. Cuma budak kampung, kaya cepat, mudah jadi takabur. Nauzubillah. Sebab tu anda duk perhati tengok, tuan-tuan jangan tunjuk pada siapa-siapa. Ini contoh umum. Di tempat kita ini hok sombong-sombong, hok laki-laki nak jadi perempuan. Kaya cepat tu. Kaya cepat. Jual bedak-bedak yang asalnya. Lepas tu jadi kaya, lepas tu jadi takabur. Na'uzubillah. Jangan sebut nama orang. Tengah dia mana contoh lalu kita tak mau contoh, kita nak kata bahayanya. Baik, kita mari kepada Abu Sufyan. 20 tahun lawan Nabi. Bila mati Abu Jahal dalam perang Badar, waktu perang Uhud, Abu Sufyan ketua. Perang Ahzab, Abu Sufyan. Bila dia masuk Islam, waktu pembukaan kota Mekah, tahun yang ke-8. Bermakna Abu Sufyan berlawan dengan Nabi 20 tahun, akhirnya Abu Sufyan kita kena kata radhiyallahu anhu sebab dia masuk Islam. Anak dia Ramlah ataupun Ummu Habibah berkahwin dengan Nabi sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Nabi ambil anak dia. Untuk apa? Mudah-mudahan ayah dia lembut hati, menantu kita tu. Tapi orang ni kalau dia tak mau, menantu pun dia lawan. Betul tak? Seorang lagi, tua Nabi, nama dia Huyai bin Akhtab. Siapa dia Huyai bin Akhtab? Siapa? Ni hok depan kali ni jawab. Kita ni kena cerdik, nak jadi orang cerdik. Ustaz kata apa tadi? Berapa tak jawab je? Tua Nabi. Sudah dah. Kita kadang-kadang jawapan itu mari daripada soalan. Dia itu dipanggil dia. Tua Nabi. Dia ni bapa Yahudi Madinah. Huyai bin Akhtab. Anak dia Safiyah binti Huyai menjadi isteri Nabi. Tapi dia lawan sampai ke akhir. Itulah nasib. Baik, balik kepada cerita Ummu Habibah. Masa kita percepatnya ni. Tadi pengurusi kata sampai pukul 10. Ni cakap pukul 9 pula dah. Tukar tajuk. Nabi dia kata apa? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12 rakaat. Banyak ke sikit? 12 rakaat ni banyak ke sikit? Dia kata tarawih pula apa? Kau berapa sini? 20. Kemah. Kita kalau dengar majik 20 semangat lah tu. Ada setengah orang dia salah. Dia malam tu dia lorak nak pergi anak klinik ke apa, dia pergi siasat dulu, naik motosikal. Jalan kok. Surah ni berapa malam ni? 8. Oh, masjid saya 20. Dia pergi semaya 48. Rupanya kawan tu batas juzuk situ 8 rakaat. Oh, penat dia kata. Silap teknikal. Dia tanya 2 kali. Sudah pukul apa? Baik tanya. Tak tanya rakaat lah tanya. Sudah pukul apa? Sudah. Tak, sini sudah pukul apa? Baru selesai masalah. 12 rakaat tadi bukannya tarawih, dia panggil solat rawatib. Solat sunat rawatib. Tanda tuan-tuan. 2 rakaat belum subuh. Dia kau tadi 2 rakaat belum subuh. Dia kau tak ada. Hari ni dia kau tak ada.
Maya tadi. Alhamdulillah. Kalau tak maya pun hanggut lah juga. Malu kau ke tak jawab dah. Kemudian aku nak dengar suka teh. Kau kena 3 ekor kadang kata dak. Contoh ya tu. Jangan marah. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. Kemudian 2 lepas zuhur. Kita ambil hak muakkad dulu. 2 lepas zuhur jadi berapa? Berapa dah? 8. 2 lepas asar. Mana? Lepas asar ada 2. Nak buat badi tengok buat dia. Marah dia ustaz dia dah malam ni rasa. Lepas asar tak ada kita nak test tengok ya tu. Kalau bunyi geger tu makna orang sini kapuk, orang kapuk ni peher lah tu. Takut esok Allahu lepas asar dia temari mana pula. Lepas malam mana pula dia temari ceramah. Lepas asar tak ada tarik balik. 2 lepas maghrib 10, 2 lepas isya. Cukup? Agak-agak kita hari ni cukup tak cukup? Dia kata orang lain cukup, zuhur tadi tak ada. Nah, pasal baru dengar malam ni, tak apa, esok dah. Apa kita dapat? Kata di Ramlah Habibah kata, Allah Ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak ke tak sih? Biar cukup 12. InsyaAllah kata. Biar cukup. Ramah dah. Kita kempen projek mega ni, jumpa pula dengan pakcik-pakcik tu, Ustaz, bulan ni dua buah ya tak ada. Mana 2 hari dia tak ada, cukup 12. Hak sebenarnya akan timbul soalan. Ana jawab lalu supaya tuan-tuan tak payah nanya banyak. Zuhur tu takut tak ada. Sebab kita kerja, duk pejabat, kita pergi pasar ke gimana dah. Mari-mari orang maya dah. Macam mana kita nak selesai supaya tak rugi? Projek mega kita ni terus kita dapat walaupun kita tak ada qabliyah zuhur tadi. Jawab dia, sunat muakkadah, sunat rawatib muakkad ini boleh diqada kalau tertinggal. Maknanya lepas zuhur kita semaya 9 rakaat. 4 niat qada sebelum, 2 ba'diyah. Jadi cukup juga berapa rakaat? 12 rakaat. Timbul lagi soalan. Dia kata, Ustaz, tu belum asar tak cerita. Belum maghrib tak royak. Hak belum asar tu dia ada pakej lain. Pakej rahmat dia panggil. Sebab Nabi kata rahimallahu ra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada siapa solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Tapi dia tak masuk dalam projek mega. Projek mega 12 tadi kalau terlepas tu dia kira juga ni. Tapi yang pentingnya kita buat. Tadi saya dengar kata lepas zuhur 4. Siapa jawab? Ada riwayat kata lepas zuhur 4. Tak apa. Kita ambil projek mega 2, kita tambah lagi 2. Jadi 4 rakaat. Ada hadis. Kelebihan solat qabliyah 4, lepas zuhur 4, orang yang buat macam ni 4, 8 rakaat ini, Allah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Besar kelebihan. Lebih-lebih lagi lepas isya, kalau kita boleh solat 4 rakaat lepas isya, pahala dia banyak sebab Nabi kita sallallahu dia akan solat 4 rakaatin, 4 rakaat lepas solat isya. Ada setengah riwayat siapa dia solat 4 rakaat lepas isya boleh pahala Lailatul Qadar. Tapi saya mau hadis itu tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ada asar daripada sebahagian sahabat yang lain. Tapi tak apalah, tak boleh Lailatul Qadar pun kita boleh pahala 4 rakaat yang dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 campur dengan 4 belum asar jadi berapa? 16. Sebelum maghrib lebih terbuka. Nabi kata boleh solat belum maghrib liman syak siapa dia nak. Tapi syarat jangan tak solat masuk duduk masjid. Lah. Daripada awak masuk tahiyatul masjid, baik kita solat qabliyah. Itu dia punya belum isya pun sama juga. Baiklah para jemaah sekalian, untuk melengkapkan sejarah hidup kita, kita akan tambah lagi. Kau tak sirah nak sekat 12 ya? Banyak pula dah. Saya tadi kaya 12 ya. Kita tambah 2 rakaat duha. Boleh? InsyaAllah. Tambah 3 rakaat witir jadi 17 rakaat. Bagi ana lah Al-Faqih Abu Anas ni, kalau orang boleh istiqamah 17 rakaat ni satu hari satu malam,
kita rasa dia ni sudah naik taraf waliyun min auliyaillah. Bolehkah kita jadi wali? Kau tak cukup syarat. Ni masalah masyarakat kita ni. Kalau kata wali, dia paling pelik. Nak wali ni kena baju cari, rambut bergoseng, tu baru wali tu. Nah, kalau hak comel-comel sepal pas dia tuan qadi ni tak naik taraf wali dia tu ni. Wali nikah adalah moga dia duk menikah orang tu qadi. Kau jadi isi boreh ya. Ana mula-mula balik, ana tak ingat masjid. Tak cakap cari dah. Ulai balik, rewind balik pun tak jumpa nama masjid. Ana pergi satu sebuah masjid. Kita siapa nak kuliah ni dekat maghrib. Ada seorang pakcik duk tidur gelembing di tepi beranda masjid. Kita pun cuik orang kata gerak pakcik tu nak maghrib ni. Shh, dia kata. Kata pelik ni. Apa? Wali tu dia kata. Oh, wali. Kata wali mana tu? Dia mayang Mekah dia tu. Oh kata cerdik mau oi kapur ni. Tapi silap lah masa tu tak ada jenis WhatsApp ni. Kalau ada kita masuk dah. Masuk Facebook dah malam tu. Wali. Kata gini lah. Lepas ceramah kali ada makan. Dia kata ada. Gini wak pergi pinggir kosun dia. Kata menggotok ayah mayang Mekah kan. Makan nasi mandi lah. Kita hok makan nasi lauk makan hok bawa kita je kata tu ayah makan hok mandi mari Mekah tu. Baru pecah pinggir malam tu. Yang pentingnya orang kapur tu boleh percaya. Ini pelik lah masyarakat kita dia suka benda pelik-pelik. Kalau mari ajar hok payah hok Nabi ajar ni tak apa nak jadi. Pasal apa tak jadi? Ana duduk kempen tuan-tuan, satu zikir 12 kelebihan. Nak kata saya, ni hang ni penutup dah ni, tak jangan bimbang. Nak kata saya ni. Kalau nak ijazah ni. Tapi kena bayar pengeras. Pengeras dia agak-agak apa ya boleh bayar seorang. Biar ngapuh mari kalau keren ni. Berapa bayar? 5 riyal tak boleh masuk supermarket. 50 dia kata banyak musim hujan ni. Nah. Pengerah dia nya kita buat ya. Tak usah bayar. Boleh. Tapi syarat. Nak kata sini. Nak ajar siapa pandai. Kalau siapa tak pandai malam ni pukul 12 malam pun tak berhenti lagi. Nak lemah dah bunyi. Tak ni bunyi derah roh dah bila jadi. Kata belaka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata lagi. Sekali lagi. Alhamdulillah boleh berhenti ceramah. Ingat belakang dah zikir tu rupanya. Aku tanya bisi alik muslimat, ingat ke tak ingat? Ingat? Ingat belakang. Hak tak ingatnya berapa? Ngaku tak apa. Kalau kita royak tak boleh dia kata, mari jauh-jauh nak tuduh orang. Nah, hak tak ingatnya berapa tadi? Nak buat. Pasal apa tak ingat nak buat? Sebab apa tak ingat nak buat? Acu jawab. Lorak. Sibuk lagi. Tuan-tuan balik malam ni ambil kertas tulis. Gapo dia gak aku sibuk ni siapa tak ada nak berzikir ni? Cuba tu dia. Anak teh sekali seorang pakcik, dia kata dia sibuk. Kita beri surat dia kata acu tulis 10 perkara sibuk. Dia pergi pen duduk tengok kopi kelepah kata gapo dia tak ayo ni 3 muka surat kan nak jawab. Lah kan dia peleleh papi, dia kata bukan sibuk, menyibuk. Tu hak sebetulnya kita ni. Kita ni sibuk ke menyibuk? Nyibuk ya, semua benda nak ulah berlaku atas dunia ni dah. Minyak naik begitu, ulah turun pun ulah. Ni boba pula, ni ulah pula. Nak kata apa ni? Kau sibuk. Jadi sebenarnya kita ni sebab apa? Sebab kita tidak jadualkan. Coba tuan-tuan jadualkan. Aku pagi mesti baca 100 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh ke tidak? Tengah hari kare 100 kali. Petang kare 100 kali. Lepas Isya 100 kali. Nak tidur insya-Allah setiap hari tak kurang daripada 500 kali. Tuan-tuan rasa kaya ke miskin? Berasa kaya ke tidak kalau 500 kali kita dah sebut subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar? Kaya ke tidak? Kaya. Oh, kalau tak ada perancangan nak tanya sungguh ni. Daripada pagi semalam, zuhur isu, maghrib semalam sampai maghrib hari ni 24 jam. Berapa kali seorang-seorang baca?
Jawab. Tak boleh jawab, takut ria. Nah, tu je modal dia. Sebenarnya takut tak ada. Yang kita bimbang takut tak ada. Tuan-tuan, puan-puan, anak tak saya cakap banyak. Kita MOU malam ni, pengerah dianya, zikir 4 kalimah ni, menjadi agenda hidup kita. Subhanallah, kata belakang, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biar pagi 100, tengah hari 100, petang 100, malam 100, nak tidur 100, paling kurang biar ada 500 kali. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Anak teh dah. Kalau dia 3 minit 1 kali. Kalau dia 3, 5 minit. Tahu dia 3. Slow lah baca tu. Subhanallah, macam orang tua. Maknanya kalau kita kata 5 minit 100 kali, kalau kita 500 kali, baru 25 minit. Betul tak? Kita satu hari, kita ada berapa minit? Allah Ta'ala beri satu hari peruntukan, berapa minit ada? Tak ada kira. Kira masuk dalam kepala ni awal. 1440 minit satu hari kita ada. 25 minit untuk subhanallah. Malu kita depan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita tanda kita cinta ke Nabi, zikir yang Nabi ajar ni kita buat, solat sunat kita buat, yang terakhir mana kertas tu? Cuba bagi. Kita ni jatuh mana pula? Kertas zikir ada dah. Semua dapat. Ni nak bagi ijazah ni. Dapat lah kau dah. Ni hak belakang baru mari ni bagi belakang. Ini kertas ni saya buat sempena dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tajuk dia nya lafaz-lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tuan-tuan nak kata saya? Dalam risalah ni, risalah kecil ni, kalau kita baca kitab As-Sakhawi contohnya, dia tulis kitab dia comel lagi. Banyak lagi, tapi kita ambil 8 riwayat. Tuan-tuan kena ingat, bekas selawat, tulis bekas selawat ni duduk mana? Duduk di Khamis, Maghrib hari Khamis sampai ke Maghrib hari Jumaat. 24 jam masa kita selawat. Jadi kita coba selawat. Seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kita dah pandai nak bagi salam kepada Nabi. Kita bagi salam pandai dah. Tapi Allah perintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sambung. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim. Jadi, kaifa nusalli? Macam mana kita nak selawat? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajar. Tengok kertas, buka kertas. Nabi kita ajar, qulu, kamu kata. Ikut semua, ambil nombor 1 tu. Ikut kita baca. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang pertama 100 kali nak boleh ke Maghrib hari Jumaat ni. Kalau kita 8 ni kita baca semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah ada 800 kali selawat. Berasa nak jumpa dengan Nabi, malu ke tak malu? Ada selawat. Ni kalau kita jumpa dengan Nabi, asal tak ada berapa satu ni, lagu mana agak-agak? Oh, saya cinta ke Nabi. Cinta berapa? Mana bukti? Selawat juga 2-3 kali. Nak, selawat boleh maulud. Kita kata jangan tunggu boleh maulud, kita selawat tiap malam. Tapi hak paling banyak sekali Maghrib Jumaat, Maghrib Khamis sampai Maghrib Jumaat. 24 jam dia panggil wi'a'us salah, bekas selawat. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jadi kita ijazahkanlah selawat ini kepada semua para jemaah. Mudah-mudahan ada modal kita, ada aset kita, ada tanda kita nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu dulu. Aku qaul subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.